Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat melalui malam-malam witir 10 terakhir Ramadan. Hari ini kita sudah 23 Ramadan 44, bersamaan dengan 14 hari bulan 4 23. Kita akan khatamkan tafsir surah Al-Insan, insya-Allah. Surah Al-Insan, surah yang ke-76, juzuk yang ke-29. Ayat yang kita nak baca ni insya-Allah bermula daripada ayat 27. Ayat 27 sampai tamat khatam surah. Apakah dalam ayat-ayat yang akhir ini Allah Taala cerita kita kepada apa? Iaitulah puak kafir cintakan kesenangan dunia yang sementara. Kenapa? Sebab dia tak yakin dengan akhirat. Kita orang beriman, dunia ini sebagai lorong jambatan menuju ke akhirat. Mana matlamat kita al-jannah, syurga. Dunia ini tempat kita meniti nak menuju ke syurga. Beza sangat jauh di antara kepercayaan orang kafir dengan kepercayaan orang beriman, jauh. Kemudian Allah SWT nyatakan bahawa ayat-ayat yang kamu baca ni semuanya tazkirah. Awana tazkirah, peringatan. Siapa nak ambil jalan menuju kepada Allah, inilah jalannya, jalan Al-Quran, jalan sunnah Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala nyatakan semua benda berlaku dengan kehendak Allah. Walaupun kita punya kehendak sendiri, tapi yang meluluskan semua perkara itu bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita kena berusaha. Tak boleh pakai lepas diri begitu je lah. Namun begitu, kita kena usaha. Di mana yang kita dapat, kita kata alhamdulillah. Yang tak dapat, kita kata ada hikmah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Baik para jemaah, para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat 28. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 1331. 1331. 1331. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. Ayat 27 dulu. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله
Innallaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Balik kepada ayat 27. Inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu, puak-puak kafir itulah. Ayat ini Allah cerca puak-puak kafir yang kerah kepala tak mau beriman. Mereka sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia ini yang cepat habisnya. Jadi dia nak hak dunia, hak nampak ni, hak nampak ni. Dunia ni nampak ke senang, mewah, segar kata orang. Serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Amaran sudah diberi, maklumat sudah sampai. Siapa yang tak peduli, tunggulah apa keputusan yang Allah Ta'ala akan letakkan ke atas kepala dia nanti. Di saat penyesalan yang tidak berguna, kata orang yauma la yanfa'un nadam, hari yang tidak ada penyesalan, tak ada faedah. Nak menyesal lah ni sekarang. Mana Allah SWT sebut dalam ayat lepas, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW dengan beberapa arahan dan larangan. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kenapa, bapa orang kafir tak mau terima Islam. Ini puncanya kerana cintakan dunia yang fana ini, tak mau kehilangan kedudukan, tak mau kehilangan jawatan, dan banyak benda-benda yang dia tidak mau hilang. Ini punca. Maka oleh kerana puak kafir ni, tak kira lah kafir Quraisy ke kafir mana pun, nak kepada kesenangan hidup dunia, nak kepada kemewahan, nak kepada kekuasaan, maka mereka tolak kepercayaan kepada akhirat. Wa yazaruna ay yatrukuna khalfa zuhurihim yaumal qiyamah as-saqil. Mereka ketepikan maklumat hari kiamat yang cukup besar, yang cukup berat huru-haranya itu. Mereka tak beriman, mereka tak beramal, mereka tak percaya, tak peduli pun dengan akhirat. Yang mereka tahunya nak lawan Nabi SAW. Itu punca nak lawan Nabi saja. Maka tunggulah saat kehancuran yang akan berlaku ke atas mereka. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Muddathir, ayat 8 hingga 10, surah Al-Muddathir baru ni, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Sampai kepada ayat 8, Allah kata fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirin ghairu yasir. Apabila sudah ditiup serunai kiamat, hari itu hari yang cukup berat, cukup huru-hara ke atas orang kafir, bukanlah mudah untuk mereka menghadapinya. Samalah. Ayat ni yauman saqilan, hari yang berat kata orang kafir untuk menerima hukuman, menerima penyesalan yang tidak berguna. Jadi banyaklah faedah-faedah yang tak ada faedahnya. Allahu Akbar. Tengok ayat 28, Allah kata apa? Nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan orak sarah mereka. Kami juga berkuasa membinasakan mereka. Jadi puak kafir ni dia ingat ke? Dia ingat ke dia tu betul sangat ke? Maka Allah Ta'ala ungkit di sini,
puak kafir yang tak mau beriman. Mu tak takut pada hari yang cukup berat. Kenapa dia panggil yauman saqilan? Hari yang berat tu kenapa? Kata As-Sam'ani, dia kata samahu saqilan, Allah namakan hari kiamat tu hari yang berat, li syiddatil hauli wal faza', kerana terlalu huru-haranya, terlalu orang panggil teruk sangat suasana hari itu. Ataupun kerana berat hari itu, kerana hari perbicaraan. Hari perbicaraan. Kita hari ini orang yang kena tangkap, kena dakwa, berjuta-juta dia punya dakwaan, dia punya jaminnya pun juta-juta tak? Maknanya beratlah hidup dia tu. Kalau kita nampak dia senyum pun, senyum tak lalu makan, kata orang. Ini di akhirat, syurga neraka bukan main-main. Ini kalau masuk penjara pun ada makannya lagi, ada tempat tidur lagi, cuma terkurung je. Dalam neraka ni tak ada apa-apa. Ada makannya air panas, air dia punya koktail dia daripada nanah-nanah orang. Kita sini sedaplah atas dunia ni koktail. Buah tu buah ni. Ahli neraka koktail dia nya nanah, darah. Daripada apa ni, hak busung, itulah minuman dia. Allahu akbar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi hari yang berat akan berlaku. Jadi puak kafir tak tepi, letak ke tepi. Maka Allah Ta'ala ungkit di sini, nahnu khalaqna, kami ciptakan mereka, wa ahkamna, kami teguhkan comelnya perjalanan kehidupan mereka, lawa sekali. Dengan tulang-tulang kita ni bergerak, jari tak sama tapi untuk kegunaannya sama. Orak saraf kitanya macam-macam. Kalau kita pergi ke tempat orang berterapi, mengurut ni, dia tunjuk peta, map dalam tubuh kita ni. Tekan poin sini, pergi ke otak, pergi ke belakang, pergi macam-macam dia punya ini. Dia kata wasyadarna asrahum. Allah kata aku buat comel benar dah mu tu. Comel telajak. Nak kata apa lagi? Maka ulama mengatakan ayat ini tanda. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia kata al-kalam, ayat ini makhraja al-imtinan. Allah Ta'ala nak mengungkit, kafir, aku buatmu, aku ciptakan kamu, aku susun molek-molek, lepas tu syirik pada aku. Macam kita inilah, bila kita buat baik pada orang, orang tak peduli dengan kita, lawan kita balik, ungkit juga kita jaga-jaga tak? Saudara, saya buat baik ke awak ni habis ring. Orang Kelantan kata habis ter aku ni buat baik kamu. Mu nak berapa aku tolong belaka. Tiba-tiba kau kena pada kau. Itu dipanggil mengungkit. Allah Ta'ala ungkit nikmat dia beri banyak, tapi kamu lawan aku. Kamu lawan aku. Jadi ini. Begitulah kita, sama-sama kita pun kita berasa hati juga. Kita buat baik, orang buat buruk dengan kita, rasa hati ke tidak? Sangat terasa. Tapi Allah SWT walaupun manusia ni kafir, syirik, tetap dia beri makan, dia beri kemewahan dunia, apa yang mereka nak, yuhibbunal ajilah, mereka nak hak segera ni dapat. Tapi di akhirat tak ada apalah. Allahu akbar. Tengok. Wa iza syi'na, Allah kata apa? Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami berkuasa membinasakan mereka. Dan apabila kami kehendaki, kami jadikan orang-orang yang serupa dengan mereka, menggantikan mereka dengan pergantian yang baik. Maknanya Tuhan kata kalau aku nak tukar orang lain, boleh ya. Puak-puak muni kafir belakang, Allah Ta'ala matikan semua. Macam puak Nabi Nuh tu, mati habis. Kemudian bangkit kaum lain, beriman. Akhir sekali mereka juga menyeleweng. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah SWT selamatkan kita, keluarga kita, daripada dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ambillah kita. Maknanya Tuhan ungkit kejadian kita ni comel, lawa. Siapa kata dia tak lawa?
Semua hak orang atas dunia ni dia kata dia comel belaka. Dalilnya dia bila tengok cermin dia sengih suka seorang. Tak, oh comel dia. Lama duduk termenung kah? Termenung depan cermin tu. Perasan awal tu. Dia panggil perasan. Manusia ni semuanya perasan dia comel belaka. Memang Allah Taala ungkit di sini aku buatmu comel. Tapi kamu tak syukur nikmat. Allahu akbar. Baik, kita berpindah kepada ayat 29. Inna hadhihi tazkirah. Sesungguhnya segala keterangan yang disebutkan itu menjadi peringatan. Semua kita ni. Inna hadhihi tazkirah. Maknanya surah ini, surah Al-Insan ini, dengan susunan tartibnya yang begitu ajib, susunan yang begitu menarik, ada janji baik, ada janji buruk, ada galakan, ada ancaman, adalah menjadi tazkirah. Tazkirah makna peringatan. Menjadi peringatan kepada orang yang mengkaji Al-Quran, menjadi ibrah, pengajaran kepada orang yang tadabbur Quran, menjadi panduan kepada orang yang siapa dia? Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Iaitu maka siapa yang mahu kebaikan dirinya, bolehlah ia mengambil jalan, ia menyampaikan kepada keredaan Allah dengan iman dan taat. Ingat mulai, inna ayat hazihi surah. Ayat-ayat dalam surah kita ni, surah Al-Insan ini adalah menjadi tazkirah, peringatan pada manusia, liyatta'izu biha wa ya'tabiru. Ambil pengajaran, ambil iktibar, ngaji molek-molek, buat persiapan untuk mati. Jangan duk pedulikan yang ajilah, yang segera ini. Sebab yang segera ni akan hilang tak lama lagi. Mana Allah Ta'ala kata, faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Siapa dia nak berjalan dengan jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla, bila kita dapat keredaan Allah, kita akan pergi ke syurganya, kita akan dapat keredaan dan keampunan Allah Azza wa Jalla. Dia kaitlah, bermula dengan iman, takwa, diredai oleh Allah, syurgalah jawab dia. Jadi mana? Dia punya tahap perjalanan tu begitu. Baiklah, sekarang kita berpindah kepada pilihan di tangan anda. Tajuk dia pilihan di tangan anda. Allah kata di awal surah lagi, inna hadainahu sabil. Aku tunjuk pada kamu dua jalan. Buka pada kamu dua jalan. Syakiran, jalan beriman. Kafura, jalan kufur. Mu pilih hak mana? Maka mari ayat 230 ni, iaitulah bahawa walaupun ada dua jalan, pilihlah jalan untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan mendapat keredaan Allah Ta'ala di akhirat. Barulah kita tak rugi, barulah kita tidak kecewa, barulah kita tidak kecundang, dan banyak lagi lah orang panggil penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Allahu Akbar. Tengok ayat. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah amat mengetahui, alim, sifat dia alim, hakim, lagi amat bijaksana mengaturkan segala sebarang yang dikehendaki. Di ayat ini mengajar kepada kita bahawa manusia itu ada kehendak, manusia itu ada hajat, ada cita rasa. Tapi wa ma tasya'una, kamu tak akan jadi orang beriman, orang yang taat, orang yang bertakwa, kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla.
Kita tak boleh jadi sendiri, tak jadi. Semua benda akan berlaku dengan kehendak Allah, bi masyiatillah, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Manakala kata kita nak sendiri tak boleh. Jadi kita kena banyaklah bergantung dengan Allah Azza wa Jalla, banyak bertawakal, banyak bergantung dengan Allah. Sebab kita dah baca banyak kali dah kepada para jemaah, hidayah ada dua, hidayah irsyad, hidayah membimbing, mengajar, berceramah, berpidato, berforum, itu semua kerja Nabi, kerja para pendakwah. Tapi hidayah memberi taufik untuk orang terima beramal, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita rasa perlukah guna alat-alat speaker besar-besar. Setiap masjid dia punya speaker azan sampai 3 km boleh dengar. Contohnya, kuat azan. Perlu ke tidak? Jawabnya tak berapa perlu mana. Sebabnya hok pergi ke masjid itu, masjid besar, penduduk di sekitar dia tu beratus rumah ada, 1000 rumah ada. Tapi yang pergi masjid tak sampai, tak cukup 1%. Maya 5 orang, speaker dia derah macam nak pecah dunia ni kata orang. Kita kata tidak. Sebab hidayah itu kuasa Allah. Mana kalau kita lau kuat mana pun, kalau Tuhan tak curi hati dia, tak pergi masjid juga dia. Rumah dia tepi masjid ya, tak mari juga. Ni jiran-jiran tetangga kita ni, jiran-jiran masjid ni. Ramai lagi orang tak mari ni. Kalau nak katalah sebelah kampung kita ni, taman kita tu ada surau dia sendiri. Taman ni ada surau dia sendiri. Ni hak tak bersurau ni, hak sekitar-sekitar ni mana pergi? Tak pergi juga. Hak masjid taman dia pun tak pergi juga. Itulah dia panggil wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Semua kita ni di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ke masjid, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang boleh mari bertahajud pada waktu malam, boleh solat berjemaah 5 waktu, bertadarus lagi, boleh habiskan masa kita di masjid pada bulan yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah bahawa Allah pilih kita di antara ramai-ramai hamba dia. Inilah hamba-hamba aku yang aku pilih untuk berada di rumahku. Allahu Akbar. Bahagia tak bahagia kita? Muslimin dan muslim, bahagia ke tidak? Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di alam maya ni, bahagia ke tidak kalau kita boleh laksanakan syariat Allah Ta'ala? Dalam kita solat berjamaah, kemudian kita balik pula rumah kita sambung bertadarus dengan keluarga kita, ataupun kita bertalaki, belajar tafsir, walaupun di alam maya, tapi alhamdulillah alam ilmu itu luas. Allah SWT beri kepada kita alam ilmu dengan berbagai-bagai cara. Alam ni, alam nyata kena sekat, kita pergi ke alam maya. Alhamdulillah. Sebab itulah orang nak menyekat pun kena fikir-fikir jugalah dengan suasana yang ada sekarang. Baik. Kita pergi pada ayat terakhir. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan ke dalam rahmatnya dengan ditempatkannya dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami, dua ibu bapa kami, keluarga kami di kalangan ahli-ahli syurga, ahli yang layak ke syurga. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Itu yang kita nak. Habis orang yang tak masuk syurga siapa? وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan orang-orang yang zalim, Allah menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Habis ceritalah. Allah, dia dua ya atas dunia ni. Sama ada kita ikut Allah, kita beriman dengan Allah yang melayakkan kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bila dapat rahmat, syurgalah tempat dia. Ataupun na'udzubillah, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Dengan cara mana? Dengan cara melakukan syirik, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Bagi mereka azaban aliman, iaitulah azab yang cukup, mujian yang cukup sakit. Jadi pilihan di tangan kita. Kita pilihlah yang terbaik, yang Allah Ta'ala suruh kita pilih.
Jangan pergi pilih benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang karut, yang celau. Allahu akbar. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita daripada ancaman, daripada perkara yang tidak baik. Alhamdulillah, tamatlah secara ringkasnya tafsir ayat 27 sampai kepada ayat 31. Khatamlah kita surah Al-Insan. Sekarang al-an nantaqil ila iltiqatil fawaid. Kita berpindah kepada memilih mencari 5 faedah. 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini insya-Allah. Faedah yang pertama, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Mereka buat kafir itu nak nikmat yang segera, mereka tinggalkan hari huru-hara itu, tak mau beriman, tak mau percaya. Allahu akbar. Jadi di sini kata di para ulama, sebab apa mereka jadi macam tu? Kenapa mereka tak mau beriman? Sebab perangai mereka, tabiat mereka telah mencintai dunia. Ini punca besar. Punca besarnya orang tak mau beriman ni sebab dia cinta dunia, yang menyebabkan dia hilang habis segala perkara yang dia ada. Tak mau beriman, tak mau tu, tak mau ni, sebab apa? Sebab cintakan dunia yang fana ini cukup berbahaya. Maka ayat ini ikhbarun minallah. Ayat ini adalah merupakan khabar, cerita daripada Allah Azza wa Jalla, amma yamna'ul abda, punca seorang hamba itu tak mau ambil jalan keselamatan dunia di akhirat, huwa hubbu ad-dunya, nak kepada nikmat yang segera, mereka lupa kepada akhirat. Sebab apa? Sebab kalau orang kafir dia tak percaya akhirat. Kalau orang sudah beriman yang tahu akhirat ni, mereka buat lupa kerana nak ambil kesenangan dunia. Halal haram cerita lain. Halal ke haram ke tak usah duk peduli, tak usah kecek banyak. Yang penting aku nak dapat. Maka ayat ini para jemaah sekalian mencela mana-mana yang mencintai, mendambakan dirinya kepada dunia, maka orang ini akan dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tidak mencintai dunia, tapi saya menggunakan dunia. Itu ambil. Dalam ayat lepas kita dah bincang, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa bahagia kamu dalam dunia. Tak apa. Kalau kekayaan itu melalui nikmat yang halal, rezeki yang halal, kita ambil. Banyak lagi peluang yang kita boleh buat. Ada tabur-tabur wakaf sana sini, kita masuk. Jangan lupa. Wakaf tu wakaf ni, jangan lupa masuk wakaf. Kalau tidak, jadi kata sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedih berpindah dengan apa? Berpindah ke alam mati ni. Sebab apa? Sebabnya di atas dunia ni kita boleh menambahkan ibadat. Boleh qiyamul lail, boleh berpuasa pada siang hari, boleh bersedekah dengan harta. Itu punca dia. Kalau kata boleh enjoy, boleh, ada dah. Puak-puak soleh ni dia tak mikir tu. Dia mikir nak tambah aset dia untuk ke akhirat. Alhamdulillah. Faedah yang kedua, tengok ayat, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami yang ciptakan mereka, kami yang buat mereka. Jadi kata di para ulama, ayat ini menjadi ayat ungkitan. Allah Ta'ala dia boleh mengungkit apa yang dia beri kepada hamba dia. Para ulama mengatakan ibu bapa boleh mengungkit kepada apa yang dia beri pada anak dia. Boleh. Bahasa budak ni. Mak dia kata, jak kecil lagi aku duk suak susu kamu. Apa ni, ribu aku ni lah menjadi tandahmu. Contohnya kita kata. Nah, siapa aku tak boleh nak tidur malam kerana mu. Mak tengah tidur sedap, anak bangun. Nak harap kau pok, so duk harap lah. Kalau pok bangun tu dekat nak kiamat dah tu dah. Ada seorang dua pok bangun.
Orang lain itu marah pula ada. Alah dari jauh ni. Kita nak kerja esok. Marah. Maka Allah SWT ungkit kepada kita di sini supaya kita insaf. Aku buat mu comel. Aku reka mu lawa. Aku beri kepada kamu otak pemikiran, akal. Mu tak boleh mikir. Jadi ayat ni celaan kepada puak-puak yang tak mau berfikir. Celaan kepada kita juga, kalau kita orang buat baik kepada kita, kita buat tak baik pada orang. Jangan. Ni ada setengah orang macam tu perangai. Orang buat baik pada dia. Beri kemudahan-kemudahan kepada dia. Dia lompat atas kepala kawan tu pula. Dia duk buruk kawan tu di belakang. Kita kata ini, kata orang, musuh yang berdepan dengan kita lebih senang untuk kita lawan daripada kawan yang duk cekik kita di belakang. Kawan kita, tapi belakang kita dia kutuk kita. Kita kata ini dahsyat. Ini bahaya. Jadi kalau Allah Ta'ala dia mengungkit untuk menyedarkan hamba dia. Ibu bapa dia mengungkit untuk menyedarkan anak-anak. Tapi kalau tidak ibu bapa mengungkit, itu menghilangkan pahala. Yang hati-hati tuan-tuan. Contohnya kita ni, kita tolong orang susah. Orang miskin, kita bantu, sehingga dia senang. Daripada dia susah dulu, kita tolong beli alat dia, beli mesin jahit dia, ke beli alat buat kuih, ke beli apalah. Bila dia senang, dia lupa balik kita. Kita lalu depan tangga dia pun tak boleh salam dah. Contohlah. Satu hari pak cik ni naik seh, kata orang naik seh. Orang marah ni. Basah sungguhlah. Mu dulu merempak. Jalan selipar cabut sebelah. Aku tolong. Hilang pahala. Mengungkit hilang pahala. Jadi ayah mak tak apa ungkit. Allah Ta'ala memang hak dia nak mengungkit. Jadi kita ni jangan mengungkit. Cuma ayat ini ayat celaan Allah kepada manusia yang Allah cipta dengan begitu baik, tapi mereka lupa daratan. Na'udzubillah. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Inna hadhihi tazkirah. Semua ayat-ayat Allah Ta'ala ini menjadi peringatan. Kata di para ulama ahli tadabbur, dia kata ayatullahi, ayat-ayat Allah Ta'ala ni dua. Ayatun maqru'atun, ayat-ayat yang dibaca, seperti ayat Quran ini ayat dibaca. Satu lagi ayatun manzuratun au musyahadah, ayat-ayat yang dilihat dengan mata. Banyak kita tengok nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Nikmat kita senang hidup, nikmat kita Allahu Akbar. Tuan-tuan nak tahu nikmat tak nikmat hidup ni, pergi hospital baru tahu. Tengok orang duk gatal kaki lah ke atas. Tengok wayar penuh sini. Tebuk sini, baru tahu, aku ni ya Allah. Baru kita rasa nikmatnya kita hak tak ada wayar di tubuh ni. Terasa? Sakit sikit, tak boleh dah. Dulu kita solat boleh berdiri molek-molek. Lah ni nak berdiri habis solat ni. Orang Kelantan kata menonyeh. Menonyeh ni maknanya paksa kena kerah tenaga. Sakit. Tapi kena buatlah supaya kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Nikmat bagi orang yang sihat walafiat. Tapi masalahnya orang sihat pula tak mau menerima nikmat pula. Tak mau ibadat pula. Tak mau macam-macam tak mau. Jadi kita ni ahli jemaah yang sihat-sihat, jangan buat tak sihat. Hak tak sihat sungguh cerita lain. Baiklah. Mana ayat ini menjadi tazkirah, peringatan kepada kita, dan ingat baik-baik, manusia ni perlu sangat pada peringatan. Sebagaimana dalam ayat lain Tuhan kata wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Orang beriman beri peringatan itu bagus. Ini timbul bulan Ramadan ni timbul soalan, orang perempuan yang elok solat di rumah ke tarawih atau solat di masjid? Kita kata kuatlah bahagian tanya dia. Kebetulan ditanya soalan ni waktu kita ceramah di pejabat. Ramai perempuan dan lelaki-lelaki kata, puan-puan saya mau tanya. Puan-puan ni hidup zaman ni banyak duduk rumah ke banyak duduk luar rumah? Dia kata luar rumah banyak. Habis waktu nak pergi masjid tanya cari hadis.
Jadi kalau hadis Nabi kata afdal orang perempuan solat di rumah tu betul lah. Orang perempuan tak keluar rumah. Ni kita keluar rumah siang malam. Pagi pun ada, pagi apa ni dia panggil apa ni? Pasar pagi pun dia ada, pasar petang pun dia ada, bazar pun dia ada, kedai colek pun dia ada. Nak pergi masjid cari hadis lah. Tak canggah hadis tu memang afdal kalau orang perempuan tak keluar rumah dia solat di rumah dia. Ni dia duduk luar rumah. Jadi bila kita pergi solat di masjid, yang pertama sekali kita soleh berjamaah, pahala berjamaah. Yang kedua tazkirah. Ustaz-ustaz kita yang ikhlas ramai lagi. Yang ikhlas menyampaikan tazkirah berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kan? Bukan jenis penglipu lara dia cari cerita karut, cerita pelik ya. Tak usahlah. Cerita-cerita Israiliyat yang tak ada sandaran. Nah, memang masyhur lah dalam cerita Israiliyat. Musa Samiri itu dijaga oleh oleh malaikat. Tapi benda tu tak ada sandaran yang jelas yang menyebut demikian. Jadi kita tak usah duduk bawa cerita-cerita yang pelik. Jadi kita kata alhamdulillah tazkirah ni penting dalam hidup manusia. Tazkirah sangat penting dalam hidup manusia. Jangan tak mahu dengar tazkirah. Tapi kena pilih-pilih. Bukan semua benda yang kita dengar. Hari ni TikTok masuk dalam kawasan kita tengok. TikTok siapa ni? Ustaz-ustaz yang dipercayai ilmu dia, dia mengajar bersandarkan kepada Quran, bersandar kepada hadis. Alhamdulillah kita terima. Yang duduk main cerita pelik, wali tu wali ni, keramat tu keramat ni, kubur sana kubur sini, tinggalkanlah. Mereka tidak bercakap di atas fakta, mereka bercakap di atas cerita lain. Kita berpindah kepada yang keempat. Allah kata apa? Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyauna illa an yasha'allah. Wa ma tasyauna illa an yasha'allah. Apa yang kamu nak tak akan jadi kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ulama tafsir kata isbatul masyiataini. Ayat ini mengisbatkan dua kehendak. Kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak hamba. Kehendak Allah Ta'ala ada dua. Tanda baik, saya buat perlahan-lahan. Iradatullah ataupun masyiatullah itu ada dua. Dia panggil masyiah kauniyah. Allah Ta'ala buat benda ni terjadi mengikut kehendak dia. Satu lagi dipanggil iradah syar'iyah. Allah Ta'ala nak syar'inya, semua hamba dia beriman. Itu dia panggil syar'i. Tapi iradah kauniyah, kehendak yang terjadi dalam alam ini, tak. Fir'aun kafir, Abu Jahal kafir, Abu Lahab kafir, Abu Bakar mukmin, sahabat Nabi. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kauni. Mana kauni ni dia tetap dah orang ni akan jadi gini, tak akan berubah, tak seduk ubah lah, tak akan boleh ubah apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Tapi kehendak Allah Ta'ala, Tuhan nak kita jadi baik. Semua orang dia nak orang beriman, itu dia panggil iradah syar'iyah. Payah juga tu main iradah syar'iyah, iradah kauniyah ni. Jadi maknanya kehendak Allah Ta'ala nak semua kita jadi baik, tapi kehendak yang dia buat akan jadi sedemikian. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini bahawa manusia itu ada kehendak. Jadi sekaligus ayat ini menolak pandangan-pandangan mazhab Qadariyah yang mengatakan kita sendiri yang buat, kita sendiri yang plan, kita buat kerja kita. La. Mazhab Ahlussunnah kata tak. Kita ni semuanya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, tapi oleh kerana kita ada akal, kita boleh mikir mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian satu lagi poin yang agak menarik, dia kata tulis pelajar. Yajibu an naqrina kulla ayatin. Mesti kita tengok, perhati mana-mana ayat yang datang dengan kalimah masyiah. Ayat yang menyebut tentang kehendak Allah, au ja'at mu'allaqatan, ataupun ayat yang bergantung dengan kehendak Allah, dia akan mari dengan hikmah di belakang dia. Maki hikmah. Contoh ayat ini. Ayat kita baca ni. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Semua benda ni berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala. Mu jangan bimbang, kamu jangan takut. Semua yang berjalan itu Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Jadi kata ulama tadabbur,
Dia kata semua ayat-ayat yang berkait dengan masyiah, kehendak Allah Ta'ala, yang bergantung dengan iradah, susunan atur hidup ni dengan Allah, maka dia akan kait dengan hakim, dia kait dengan bijaksana. Dia kait dengan bijaksana, maka timbullah satu kaedah, al-kaedah anna kulla fi'lin lillahi ta'ala mu'allaqun bil masyiati fa innahu maqrunun bil hikmah. Semua perkara yang berkait dengan perbuatan Allah Ta'ala, yang bergantung dengan kehendak dia, dia akan kembar dengan hikmah. Walaisa syai', maka tak adalah satu benda yang Allah Ta'ala buat ni sia-sia. Benda yang Allah Ta'ala buat ni tak ada matlamat. Semuanya berhikmah, semuanya bermatlamat, semuanya di bawah kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Ini kita kena ingat situ. Kalau tidak, kita baca undang-undang syariat, undang-undang hudud, undang-undang apa ni, kita akan jadi rasa lokrek lebih pandai daripada Tuhan. Lokrek lebih pandai daripada Allah. Sebab itulah kita ketepikan undang-undang hudud, kita ambil undang-undang orang putih. Lokrek. Ni pula bahak jenis baru-baru ni pula kita bimbang, undang-undang harta pusaka tak comel. Hak comelnya undang-undang yang dibuat oleh syarikat yang menguruskan pusaka. Hati-hati pemuda-pemuda, anak-anak yang menjadi ejen-ejen takaful, ejen-ejen wasiat, ejen-ejen pusaka, bercakap jangan lebih daripada syariat. Ini dalam buku yang saya terjemahkan ni, Keindahan Islam ni cantik. Nama satu bab dia, bab harta pusaka. Kenapa laki-laki dapat 2, perempuan dapat seorang? Tuan-tuan cari dalam buku ni. Nama dia buku ni Keindahan, banyak lagi dah. Keindahan Islam ni buku tentang hikmah. Kalau tak jumpa cari, tengok di Darut Taibah, www.dartaibah.com tu ada situ, insya-Allah kita boleh dapatkan kitab kita ni. Tujuannya buku ni iaitulah nak ajar kepada muslimin dan muslimat supaya kena Allah, kena syariat, barulah kita tidak melawan. Kata orang-orang cakap sekarang ni, dia kata biar kena barang. Maknanya biar kena barang yang kita nak bercakap. Ni kalau tidak kita bercakap merapu, tak terpasar, maka dalam ni menjawab soalan. Kenapa? Ya, dia tak ada. Macam contoh dalam bab harta pusaka, kenapa wanita 1, laki-laki boleh 2? Dalam bab perkahwinan, kenapa suami yang boleh menceraikan isteri? Oh, kalau isteri boleh cerai suami kak, boleh tengok duk jebek tangga masjid lah tu lelaki. Kau dah tahu, tidur masjid kena cerai dah semalam. Lambat balik kena cerai bini dah. Sekarang ni tak ada. Ada lagi, takut tuan-tuan marah pula sebut tajuk-tajuknya menarik. Kenapa Islam membenarkan poligami? Ni semangat. Boleh puasa ni tak salah. Beli kitab tu baca sendiri. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, yang terakhir, yang kelima, yang terakhir, qaulullah ta'ala waz-zalimina a'adda lahum 'azaban alima. Orang-orang yang zalim, Allah sediakan untuk mereka azab yang begitu dahsyat. Kalimah, naknya kalimah a'adda mana Allah sediakan. Maka di sini kata ulama yadullu ala annahu jaffal qalamu bima huwa kain. Allah Taala qalam dah tulis siap dah. Tulis apa? Dah tulis dah bahawa benda ni akan berlaku gini-gini, tak akan boleh ubah. Tak akan boleh ubah. Mana boleh ubah lagi benda yang sudah Quran? Karena itulah dikata a'adda ay annahu alima zalika wa qada bihi. Tuhan dah putuskan bahawa orang kafir neraka, orang mukmin syurga, sudah diputuskan. Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis. Sebab itulah doa malam nisfu Syaban, ya Allah sekiranya engkau dah tulis di Lauhil Mahfuz sekian-sekian, hapuskan. Tak boleh hapus. Macam mana nak hapus benda sudah tulis? Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf. Qalam sudah, pena sudah tulis, dakwah sudah kering, buku rekod sudah tutup. Benda tu tunggu berjalan saja. Jadi tak boleh lagi kita nak kata ni tak baik, ni tak baik. Tak ada. Benda itu sudah terjadi. Semua benda berlaku dengan hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Hikmah daripada Allah yang sangat besar. Jadi para jemaah sekalian, saya syorkan cari kitab kita tu, nama dia Keindahan Islam. Mudah-mudahan terjawab banyak soalan-soalan yang berlega di kepala tuan-tuan dan puan-puan biiznillahi Azza wa Jalla. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung surah Al-Mursalat
muqaddimah dia, munasabah dia, dan kita akan pergi ke 7 ayat yang pertama di awal surah untuk permulaannya insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini 23 hari bulan Ramadan 1444 tamatlah kita surah Al-Insan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, kami sudah tadabbur surah Al-Insan, surah yang dianjurkan kita baca pada pagi-pagi Jumaat, yang berkait dengan kehidupan, yang berkait dengan hukuman, yang berkait dengan huru-hara hari kiamat. Ya Allah, kami mohon dengan nama-Mu yang maha indah ini, supaya Engkau senaraikan kami, dua ibu bapa kami, isteri dan orang-orang yang kami sayangi, pelajar-pelajar kami di alam nyata dan alam maya ini, supaya Engkau bebaskan mereka daripada azab neraka, daripada disentuh oleh api neraka. Allahumma atiq riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ja'alna wa iyyahum min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami dan semua mereka di kalangan orang-orang yang telah tersenarai, bebas, tidak akan disentuh oleh api neraka walaupun sekejap, walaupun sedikit. Ya Rabbal Alamin. Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Rezekikan kami dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan kami penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala, ya Rabbal Alamin. Serta Engkau taufiklah kepada kami dapat meneruskan ibadat yang besar pada akhir-akhir Ramadan ini, dan kami dapat berdiri pada malam Lailatul Qadar, keluarnya kami daripada Ramadan dengan dosa yang diampunkan, dan sudah tersenarai kami dan keluarga kami, orang yang kami sayangi, sebagai orang-orang yang layak ke syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah Ramadan kami ini dengan Engkau kabulkan segala amal yang kami lakukan, ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.